Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak cikgu semua? Sihat? Baik, pasang niat belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ni kita nak sambung dalam buku teks tahun 6, muka surat 191. Tajuk subtopiknya nisbah antara dua kuantiti. Okey, sebelum cikgu terangkan lebih lanjut tentang nisbah ni, awak kena faham dulu apa maksud nisbah. Okey, bahasa ilmunya, nisbah ialah perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain dan nyatakan dalam bentuk termudah. Itu nisbah. Okey, itu dalam bentuk ilmiah. Kalau bahasa kasar kita, bahasa pasar kita, nisbah ni ialah perbandingan antara dua nilai, dua benda untuk cukupkan satu benda. Contoh, awak nak buat air oren, sangkuik. So, mesti ada nisbah antara air dengan gula supaya manisnya cantik. Itu nisbah. Itu sebagai contoh dalam kehidupan kita lah, nisbah. Nisbah dia. Okey, boleh. Contoh lain dalam kehidupan lagi, nisbah berkaitan antara berat dengan kuantiti ubat. Contoh kalau 5 berat sangat. 5 boleh lah, 5 kilogram. Bayi 5 kilogram, anak kecil 5 kilogram, berapa kena minum ubat. Tapi kalau 5 kilogram tu biasa tak bagi makan ubat. Dia masih tertentu. Katakanlah umur 12 tahun lah, beratnya 12 kilometer pula, 12 kilogram lah. Jadi dia ada nisbah dia. Kalau 12 kilogram, ubatnya berapa mg. Kalau beratnya 15, berapa mg. Itu nisbah lah dalam kehidupan kita. Okey. Itu sedikit ilmu lah. Okey. So, katakanlah ini dah muka surat kamu, buku kamu. Saya dan Rina akan buat laporan eksperimen. Baik, kami belum menjalankan eksperimen. Apakah nisbah bilangan lelaki kepada bilangan murid perempuan? Okey, jadi jawapannya ada 2 lelaki, 2 perempuan. Nisbah bilangan murid lelaki kepada bilangan murid perempuan ialah 2 nisbah 2. Kalau saya terbalikkan pula, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki pun 2 nisbah 2. Itu awak kena faham lah. Yang mana saya sebut dulu, yang mana kita sebut dulu, dia kat depan. Yang tak disebut, dekat belakang. Okey. Sebab nisbah ni ada banyak je. Nisbah kepada semua, nisbah kepada tertentu. Contoh macam ni lah. Katakan nisbah lelaki kepada semua murid kelas itu. Jadi 2 nisbah 4. Sebab murid semua tak kira lelaki atau perempuan, kita campurkan, kita tambahkan 4. Jadi 2 nisbah 4. Itu kalau kita nak buat lah. Kalau dia tanya lah. Katakan nisbah murid lelaki kepada semua murid. Okey, jadi murid lelaki 2, nisbahnya ialah kepada 4. Gitu. Tu antara nisbah yang akan ditanya lah. Kalau semua murid kepada murid lelaki, terbalikkanlah. 4 nisbah 2. Okey, boleh? Okey, so itu awak kena faham dulu nak nyatakan mana. Antara apa dengan apa. Awak kena pandai baca lah. Kalau semua kan. Kalau sekian kan. Okey, tapi awak boleh faham kat sini, laki 2 ni boleh jadikan satu kumpulan, perempuan ni boleh jadikan satu kumpulan. Jadi 2 nisbah 2 ditulis dalam bentuk mudah ialah 1 nisbah 1. Okey, so nisbah murid lelaki kepada bilangan murid perempuan ialah 1 nisbah 1. Maksudnya dekat sini awak kena faham, kalau lelaki masuk seorang, perempuan pun kena masuk seorang. Kalau lelaki masuk 2 orang, perempuan pun masuk 2 orang. Itu maksudnya nisbah 1 pada 1. Kalau tambah 1, tambah 1. Itulah maksudnya, lebih jelas.
Lebih jelas, kalau lelaki tambah 1, perempuan tambah 1. Okey. So, nyatakan nisbah 5 pada 5 dalam bentuk termudah. Awak dah tahu 5 dengan 5 adalah sama. Jadi 1 nisbah 1. Dia boleh jadi 1 nisbah 2, boleh jadi 1 nisbah 3, bergantunglah kepada situasinya. Okey. Tapi awak kena faham, nisbah ni sebenarnya ada perkaitan dengan pecahan. Awak kena ingat, nisbah ni adalah pecahan. Cuma nisbah ni tulisnya kiri kanan dengan ada titik, 2 titik bertindih. Pecahan atas dengan per bawah. Macam ni. Ini pecahan. Sama jugalah kalau cakap, berapakah pecahan lelaki pada semua murid? 2/4. Berapakah nisbah lelaki pada murid? 2 nisbah 4. Sebab tu nisbah dengan pecahan ada hubung kaitnya. Okey? Okey, bagus. Baik. Okey, sebagai contoh, muka surat 100 berapa ni? 192 pula. Okey. Nyatakan nisbah bilangan buah mangga kepada bilangan buah manggis. So, sebut mangga dulu. Okey, so mangga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Manggis ada 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya 6 nisbah 4. Okey, itu secara sekali pandang, secara rawaknya, secara kasarnya, ada 6 biji apple, ada 4. So 6 nisbah 4. Okey, maksudnya kalau nak tambah lagi satu bakul, dia mesti ada 6 juga. Ini pun mesti ada 4 juga. Itu baru nisbah. Tak boleh nanti tambah 1, sini tambah 2. Itu bukan nisbah. Nisbah ni dia berkadaran. Dia berkadaran. Kalau 6, nak buat satu lagi kumpulan macam ni, mesti ada 6 lagi apple pula. 6 lagi mangga. Kalau nak jadikan nisbah, sini pun mesti ada 4. Kalau sini 5, sini 4 pun tak jadi nisbah. Dia mesti sini 6, sini 6. So 6 tambah 6, tambah 6, tambah 6. Sini 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Itu nisbah. Dia mesti berkadaran. Okey. Baik, apa ceritanya kat sini? Langkah pertama, nisbah bilangan mangga kepada manggis 6, 2, 4. Langkah 2, kumpul 2. Okey. Yang seterusnya, awak kena faham nisbah ni ialah dia berkapal lah. Dia mesti berpasangan lah. Kumpulkan 2. Ada yang kumpul 3. Ada yang kumpul 4. Itu maksudnya couple tu berpasang lah. Okey, jadi kalau kumpul 2, mangga ni saya boleh kumpulkan 2. Ada 3. Yang ni saya kumpul 2. Ada 2. Tu dia cakap ada 3 kumpulan buah mangga, ada 2 kumpulan buah manggis. Dan nisbah bilangan buah mangga kepada bilangan buah manggis ialah 3 nisbah 2. Okey, boleh. Nisbah mesti bentuk yang terringkas, termudah. Sama juga macam pecahan. Cuma pecahan 3/2 tu dah jadi pecahan tak wajar. Okey. Baik, 3 nisbah 2. Itu kalau saya sebut mangga kepada manggis. Kalau manggis kepada mangga, manggis kepada mangga, dia jadi 2 nisbah 3. Kalau mangga kepada semua buah, so 3 nisbah 5. Kalau manggis kepada semua buah, 2 nisbah 5. Gitu. So, awak kena faham baca lah. Okay, baik. So, ada cara yang kedua. Macam mana cara kedua? Awak bahagikanlah. Okey, bahagikan ni awak belajar pernah tak dulu nak cari pecahan bentuk termudah. Jadi awak bahagikan kan? So awak kena tengok sifir. Baik. Sifir. Okey, sifir. Cikgu bukakan sifir. Okey ni. Okey, kita dah belajar sifir. Ni dalam buku latihan kamu semua ada benda ni. Gunakanlah semaksima yang boleh. Okey, jadi katakan tadi dia cakap 6 nisbah 4. Jadi awak fikirkan, cari dalam satu sifir nombor 4 dengan nombor 6 berada.
Lagi sekali, cari dalam sifir berapa nombor 6 dengan nombor 4 berada. Jadi nak tengok yang bahagian kiri ke yang bahagian kanan? Tengok yang bahagian kanan. Okey, 6, 4. Cikgu ada cikgu ni cikgu. Okey, cikgu tukar warna lah. Ni cikgu 6, 4 ada cikgu. Okey. Betul? Tapi nasihat cikgu tak payahlah tengok sifir 1. Sebab sifir 1 sama je jawapannya. Jadi cari antara sifir 2 sampai sifir berapa-berapa, 6 dengan 4 berada. So jawapannya ialah terletak pada sifir berapa? 2. Okey. 6, 4. Betul kan? Jadi 6, 4 ni sebenarnya boleh dipermudahkan jadi 2 per 3. Boleh dipermudahkan 2 per 3. Itu kalau pecahan. Jadi kalau nisbah, sebut je lah 2 nisbah 3. Boleh faham tak? Okey, cikgu ambil contoh lah. Cikgu ambil contoh 12 nisbah 20. Jadi yang sifir 4 kan? Jadi jawapannya ialah 3 nisbah 5. Gitu. Maknanya awak kena bahagikan dengan sifir 4. Gitu. Okey, ambil contoh lain. 24. Ni sikit. 24 dengan 36. Okey. Cikgu, 24 dengan 36 saya ada dalam sifir 4, ada sifir 6, ada sifir 12 cikgu. Okey. Itu skill pula. Macam mana awak nak cari. Okey. Sebab tu awak belajar nanti dia akan cari ialah faktor sepunya terbesar. PSTB. Faktor semua terbesar. Jadi awak kena cari sifir mana yang paling besar. Ada sifir. Okey, cikgu pandang balik yang ni lah Okey, cikgu pandang balik yang ni lah untuk jelas. Okey, 24. Ada 24 ni, ada 36 ni. Okey, ada juga ni 24 ni, ada 36 ni. 24, 36 lagi mana? Okey, ada ni, ada ni. Okey. Dah. Okey, yang lain cikgu padam lah Yang lain cikgu padam. Okey, bila dalam kes macam ni, sifir 3 ada, sifir 4 ada, sifir 6 ada, sifir 12 pun ada. Jadi yang mana satu saya nak ikut? Jadi cari sifir yang besar, iaitu sifir 12. Maksudnya 24 nisbah 36 ni, ini awak kena bahagi dengan 12, sini bahagi dengan 12. So awak akan dapat jawapannya ialah 2 nisbah 3. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Ambil yang besar. Sebab kalau ambil yang ini 4 per 6, 4 nisbah 6, sebenarnya boleh dikecilkan lagi. 4 dengan 6. Mana 4 dengan 6? Sifir berapa 4 dengan 6? Sifir 2 kan? Ni. Cikgu tukar warna. Sifir 2. Tukar warna. Ni. 4 dengan 6. Boleh dikecilkan. Dapat 2, 3. Sama juga 2, 3. Sebab tu awak kena cari faktor sepunya terbesar. Boleh? Boleh faham? Okey. Cikgu nak tanya. Okey. Cikgu ulang balik. Cikgu tukar warna lah Cikgu tukar warna lah. Warna hijau. Okey. Cikgu nak ambil nombornya ialah 20 per 40. Okey. Cuba kamu permudahkan dia. Alamak, dia ada dalam sifir 4 pun ada. Sifir apa lagi? Sifir 10 pun ada. Ya, sekali Sifir 4 ada, sifir 5 ada, sifir 10 ada. Ada lagi tak sifir lain? Okey, tak ada kan? Okey, jadi awak tengok yang mana paling besar. 4, 5, 10. So jawapannya ialah 10. Jadi 20 ni tadi sini dengan 40. Okey. 2
nisbah 4. Okey, 2 nisbah 4 macam boleh lagi. Jadi sebenarnya dia bukan boleh dikecilkan 10. Dia boleh dikecilkan lagi. Okey, tapi tak apa. Awak darjah skor rendah, awak akan dapat 24. So, fikirkan balik lagi. 2/4 ataupun 2 nisbah 4. Boleh kecilkan lagi tak? CP berapa? Jawapannya CP 2. Ni 2 nisbah 4. Jadi jawapannya ialah 1 nisbah 2. Bermaksud sebenarnya 20 nisbah 40 ni nak dapatkan 1/2 terus, awak bahagikan dengan 20. Itu untuk skor menengah lah. Ini skor rendah cikgu tak tekankan sangat lah. Tapi untuk ilmu boleh. Dia akan bagi yang mudah-mudah je. Macam tadilah 4/6, 3/6. Okey, contoh cikgu bagi tahu Okey, cikgu padam balik sekali Okey, cikgu padam lagi sekali. Okey, cikgu nak 21/42. Besar tu. So, tak apa. Tengok sebelah dia. Jawapannya 3/6. Okey, 21/42 nisbahnya 3 nisbah 6. Fikirkan balik. 3 dengan 6 ada tak dalam satu CP? Ada cikgu. CP 3 cikgu. Ni cikgu. Okey, jadi apa? 1 nisbah 2. Gitulah cara berfikirnya. Undur. Okey, boleh. Boleh. Jadi maksudnya sebenarnya dia kena bagi CP 21 tau. 21/42 ni kena bahagi dengan 21, kena bahagi dengan 21. Macam mana dapat 21? 3 tadi dengan 7 yang terlibat. Jadi 7 darab 3, 21. Itu untuk skor menengah lah. Okey? Boleh? Okey. Senangnya gitu je. Okey, contoh. Okey, lagi untuk lebih awak faham. Lebih faham. Okey, cikgu tukar warna merah. Okey, cikgu nak 10/15. Okey, CP berapa terletak 10/15? Jawapannya 5. Jadi tengok 2/3. Bila 2/3 nak kecilkan macam mana lagi? Dah itulah CP 2, itulah CP 3. Jadi itulah bentuk termudahnya. Boleh faham? Kalau tak boleh awak pindahkan lagi. Okey, boleh? Boleh? Okey. Last, untuk lebih jelas lagi, cikgu nak 12 dengan 18. 12 dengan 18. Cikgu, ada dalam CP 2 cikgu. Okey, ada. Cikgu, dalam CP 3 pun ada. Lagi apa? Dah kan? Dan CP 6. Cikgu cakap tadi cari faktor sepunya terbesar kan? So macam ni dapat 6 sebenarnya ialah 2 kali 3. Okey, awak dapat mana dulu? Awak nak buat mana dulu? Okey, nak buat mana dulu? Nak buat ni. Ni, CP 2. Okey, 2. Okey, 12/18 bagi CP 2 bagi CP 2. Awak akan dapat 6/9. Jadi fikirkan balik 6/9 terletak dalam CP apa? CP 3. Okey, cikgu tukar warna. Okey. Alright. Okey. So tengok 6/9. Ni 6/9. Dapat tak 2/3? Okey, jom. Okey, kita sambung balik. Jadi 6, 2, 9 jadi 3. So jadi jawapannya 2/3 awak bagi dengan 3. Jadi 2 kali 3 dapat 6. Jadi baik bagi CP 6 terus dapat 2 nisbah 3. Gitu Okey. Baik. Okey, kita sambung balik tadi. Okey. Tapi untuk tahap awak mudah-mudahnya lah. Okey, siapa yang hafal CP dia lebih cepat. Siapa tak hafal CP kena buat CP lah. Okey Baik. Okey, tengok ni. Kami nyatakan nisbah 39 dan bentuk mudah. 3 nisbah 9, 1 nisbah 4,
3 nisbah 9, 1 nisbah 3. Jawapan siapakah yang betul? Bincangkan. Tengok balik sipir tadi. Cikgu padam balik. 3 dengan 9, sipir berapa? 3. Ni. Tengok sebelah dia. 1 nisbah 3. Jadi yang betul siapa dah? Safia lah yang betul. Okey, boleh? Okey. Okey, seterusnya. Ini cikgu dah ajar lah tadi. 12 nisbah 18. Bagi sipir, bagi kepada 2 dulu. 2. Lepas tu kepada 3. 6. Betul. Ni kepada berapa? Kepada 2. Dapat 6 kumpulan. Ini kepada 3. Dapat 2 kumpulan. Jadi 2 kali 3 dapat 6. Betul? Jadi 12 dengan 18 ni, okey, dipermudahkan macam cikgu ajar tadi. 12 dengan 18. Ada dalam sipir 2. Ada dalam sipir 3. Ada dalam sipir 6. Jadi siapa yang hafal sipir, dia tahu faktor semuanya terbesar, so bahagi 6 terus. Jangan bagi 2, jangan bagi 3. Boleh bagi 2, lepas bagi 2, bagi 6 balik. Okey, bagi 6 balik, ini jangan ikut. Ini jangan ikut. Sebab bila awak bagi 2, awak akan dapat 6, 9. So 6, 9 dekat sini. Jadi jawapannya sama juga 2 nisbah 3. Sama juga dengan sini 2 nisbah 3. Okey, boleh? Okey, so jawapannya ialah 2 nisbah 3. Ni cara 2 boleh, cara 3 pun boleh. Okey, cara manakah yang kamu akan pilih? Mengapa? Pilihlah yang mana. Sebab tu awak belajar nanti sekolah menengah faktor semuanya terbesar. Okey, boleh? Itu saja dulu untuk penerangan nisbah. So, nisbah ada kaitan dengan pecahan, permudahkan, sipir jangan lupa, hafalkan. Kalau tak hafal, awak buat. Okey, itu saja untuk penerangan sampai Musad 193. Okey. Assalamualaikum.